Bab kalau seseorang bersembahyang dengan menghadap tilam yang ditiduri perempuan berhaid. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Shaddad bin Al-Had. Katanya, mak saudara saya iaitu Maimunah bintil Harith telah memberitahu saya, katanya, tilamku berada dekat dengan tempat sembahyang Nabi SAW. Kadang-kadang kainnya jatuh ke atasku, yakni terkena aku, ketika aku sedang berada di atas tilamku itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Shaddad lagi. Beliau meriwayatkan kepada kami, kata perawi di bawahnya, katanya, saya mendengar Maimunah berkata, Nabi SAW bersembahyang dan aku pula tidur di sebelahnya. Apabila baginda sujud, kainnya mengenaiku ketika aku sedang berhaid. Musaddad menambah daripada Khalid, katanya, Sulaiman Asy-Syaibani meriwayatkan kepada kami ketika aku sedang berhaid. Bab ke-81. Bab adakah boleh seseorang itu menyentuh isterinya ketika hendak sujud supaya dia dapat bersujud. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr. Beliau meriwayatkan kepada kami, kata perawi di bawahnya, yaitu Ubaidullah Al-Umari, daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, alangkah buruknya perbuatan kamu menyamakan kami dengan anjing dan keledai, padahal masih lagi terbayang di mataku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang dan aku pula berbaring di antaranya dan kiblatnya. Apabila hendak bersujud, baginda menyentuh kedua kakiku, lalu aku pun melipatkan kedua-duanya. Kita tengok semula. Ini masih lagi bab sutra, dan kita sudah dekat dah hujung kitab sutra atau bab sutra. Bab hari ininya tajuk dia, kalau seseorang bersembahyang dengan menghadap tilam. Depan dia tu ada lembek, yang mana di atasnya ada orang perempuan berhaid tidur. Dia tidak ada jawapan dia, tergantung cara dia buat tajuk. Sebab dia, bahasa kita panggil kau dia, tak tahu lah. Jadi susah juga kadang-kadang boleh bahasa orang lebih pada bahasa kita. Sebab dia kalau kaedah nahwu Arab, dia panggil kalau idza tu makna kalau. Itu orang panggil adat syarat. Mengikut kaedahnya, syarat. Setiap syarat dia berkehendak kepada jawab dan jazaknya. Jadi di dalam ayat ni dia tidak ada jawab dan jazaknya. Jawapan dia tu tak ada. Misalnya kita kata, kalau awak makan, apa? Tak jelas tu kan. Kalau awak makan, saya nak makan kata, tu baru jawab dia. Jawab dia. Kalau awak makan, saya nak makan kata, saya nak makan kata tu, itu jawab dia. Di sini dia ada syarat saja. Kalau seseorang itu semaya, dalam keadaan depan dia ada orang perempuan yang berhaid untuk tidur dengan mengadap lembek dia, apa tu?
Apa? Tak sah kau sembahyang dia? Sah kau? Molek kau? Tak molek, tak ada jawab. Kenapa Imam Bukhari buat begitu? Itu dia. Ini salah satu cara dia buat tajuk, iaitu tajuk dalam bentuk syarat yang tergantung. Dia tidak bagi jawapan dia. Dia tidak bagi jawapan dia. Sebab itulah kita ada nota di situ 850. Tajuk bab yang diadakan Bukhari ini mengandungi syarat yang tidak disebut jawab dan jazaknya. Jawab dan jazak tu tadi itulah kita kata tadi. Melihat kepada hadis-hadis yang menggambarkan perbuatan dan amalan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersembahyang di rumah isteri-isterinya, jawapan yang sepatutnya terhasil ialah gini. Ni kita tahu jawapan ini daripada mana? Tengok kepada hadis yang disebutkan di bawah bab ini. Dan juga hadis-hadis lain, banyaklah hadis-hadis lain. Dia soalannya, kalau gini orang ni buat, sembahyang dia jadi sah. Sah sembahyang. Sahhat salatuhu. Yakni sah sembahyangnya. Sah sembahyang. Kalau gitu keadaannya orang tu buat dalam keadaan sembahyang, dalam keadaan depan dia tu ada lembek, bini dia yang bagi kotor lagi, tidur lagi depan, sah sembahyang dia. Itu dia nak. Ini jawapan dia tu kita ambil daripada hadis di bawah ni, dan juga hadis-hadis lain. Itu jawapan tu. Pasal apa? Apa Imam Bukhari tak jawab dalam tajuk tu? Apa dia tak gitu? Sepatutnya dia kata, kalau dia nak ayat gitulah, dia katalah, idza shalla ila firashin fihi haidun sahhat salatuhu. Dia kata lagu tu sah sembahyang dia. Apa dia tak kata? Dia nak cerita sebaik-baik jawapan ialah jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dia tak payah jawab. Nak tahu jawapan dia, tengok hadis. Situ jawapan dia. Jadi bila kamu tengok hadis, kamu akan dapat jawapan dia sendiri. Jadi jawapan dia apa dia? Sah sembahyangnya. Bukan lebih sembahyangnya, sah. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat, tidak bermakna kita dituntut supaya bersembahyang pisah, cari keadaan tu. Ada kan suasana tu? Tak. Sekadar sah. Tidak makruh. Kalau dia kata makruh, makruh sembahyangnya. Dia kata gitu. Tapi daripada perbuatan Nabi yang selalu dia duk buat lagu tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kalau benda makruh dia tak buat. Saumur lagu tu. Paling tinggi pun nak menyatakan harus, di samping makruh dia buatlah sekali dua. Paling tinggi. Ni banyak kali ni. Bukan seorang bini dia, beberapa orang bini dia lagu tu. Menunjukkan ini kalau kita nak kata molek, boleh jadi juga. Tapi tak pergi situ, tak sampai ke situ. Dia paling tinggi harus saja, sah saja. Paling tinggi. Bermakna setiap hal Nabi buat tu tidak semestinya dituntut kita tunggu dia buat lagu tu. Dan lebih baik, lebih molek kita buat gitu. Tidak. Sekadar nak ayat boleh, sah, harus. Sekadar tu. Tidak semestinya hak Nabi buat tu semuanya jadi kewajib kita tunggu, atau benda sikit jadi kesunat. Tidak begitu. Ia hanya banyak keadaannya dia hanya menunjukkan harus sahaja. Jadi kalau keadaan tu, misalnya kita kata bini kita ada duduk depan, duduk tidur, tak payah gerak lah, biar dia duduk situ. Kalau kita nak sembahyang di belakang dia pun tak apa. Nak pisah cari adakah suasana tu, tak perlu. Tidak lagi tu. Tajuk ini seolah-olahnya mengandungi pertanyaan. Dia soalannya, kalau lagu tu adakah sah atau tidak sembahyangnya? Itu pertanyaan. Jawapannya ialah sah. Sah tu kita tahu mana? Daripada hadis-hadis di bawah ni dan juga hadis-hadis lain, banyak lagi. Sebelum pada ni pun beberapa kali dah dia buat mari. Cuma tajuk lagu lain, hadis tu lah je, hadis tu.
As-Sindi berkata, Imam Bukhari memakai perkataan hiyalah, musallan Nabi, yang tersebut di dalam hadis 487 di bawah tajuk bab ini, dengan arti di hadapan tempat sembahyang Nabi SAW, bukan di sebelah baginda SAW. Kalau kita perhati hadis 487 dah, cuba perhati teks dia tu, Arab dia tu, asal tu. Dia kata tilamku berada hiyalah. Hiyalah tu dengan makna di hadapan. Imam Bukhari pakai dengan makna di hadapan sini. Tilam tu duduk depan tempat semaya Nabi. Hiyalah tu dia pakai dengan makna di hadapan tempat sembahyang Nabi SAW. Imam Bukhari pakai gitu. Tapi kalau kita tengok hak saya terjemah tu kan, tilamku berada dekat tempat sembahyang Nabi. Dekat tempat. Tidak jelas makna depan kau tepi kau mana. Semua dekat tempat sembahyang Nabi SAW. Tapi Sindi kata, dari segi perkataan ni sekarang dia pakai nampak macam tilam tu, lembek tu duduk depan tempat sembahyang dia. Tetapi kata dia, perkataan wa ana ila jambihi naimah yang tersebut di dalam hadis 488 pula tidak sesuai dengan tajuk bab. Tidak sesuai dengan tajuk bab. Mana tajuk bab ni lah yang kita duk baca ni. Tak sesuai. Cuba kita perhati. Dia kata Nabi SAW bersembahyang dan aku pula tidur di sebelahnya. Ila jambi, ini makna sebelah dia, bukan depan. Bermakna paling tinggi dua hadis yang dikemukakan oleh Bukhari di bawah bab ni, satu saja daripadanya yang agak sesuai dengan tajuk dia, iaitu bab seseorang bersembahyang dengan menghadap kepada tilam, menghadap tilam yang ditiduri perempuan berhaid. Mana dia pakai hiyalah tu dengan makna ila. Sebab itu Imam Bukhari buat tajuk dalam tajuk idza shalla ila firashin. Ila ni kepadalah, menghadap. Depan tu lah, jadi lembek tu duduk depan. Jadi dia ambil mana hiyalah tu dengan makna ila. Ila ni shalla ila tu, padahal dalam hadis tak ada. Kalau ila saja, hak adanya hadis nombor 2 tu, wa ana ila jambihi. Kalau ila jambihi bukan makna depan, lembek tu, sebelah dia. Duduk tepi dia, dekat dia, sebelah dia. Dia akan jadi gitu. Jadi mengikut As-Sindinya, tajuk Imam Bukhari tu tidak berapa jelas. Di mana tempat ambilan dia sembahyang ni menghadap kepada tilam. Tidak jelas. Kalau kita kata tilam tu duduk depan, kecuali kalau kita kata ila tu dengan makna ila jambi, seperti hadis yang kedua, maka ia tidak memberi makna tilam tu duduk depan. Tilam tu duduk sebelah dia, tepi dia. Kalau lagu tu boleh jadi. Tapi kalau ila saja, biasanya akan dipahami dengan makna depan. Hak mana satu dia naknya? Ila dengan makna depan ke ila dengan makna di samping, di sebelah tu? Sebab hiyalah tu boleh dua makna, satu dengan makna depan, satu dengan makna di sebelah, di samping, dekat, sejajar, sama betul dengan dia. Dia tidak berapa jelas. Tidak berapa jelas. Kalau kita kata duduk depan, banyak dah sebelum pada debat dia buat tu. Hak duduk depan, Aisyah duduk melentar kaki dia, duduk melentar depan Nabi SAW, banyak dah. Hak ni nak cerita hak mana? Supaya tu juga kah? Kalau supaya tu juga macam bulat. Macam bulat tajuk tu. Kecualilah kita kata ila itu dengan makna ila jambihi. Baru selesai. Yang ni seseorang bersembahyang dekat di sebelah perempuan yang berhaid. Hak sebelum-sebelum pada ni tu duduk depan, ni duduk di sebelah. Duduk sebelah. Jadi duduk sebelah tu keadaan lagu mana? Kalau duduk sebelah, kalau kita kata duduk sebelah sama betul,
Kalau dia betul kaki kena lah Nabi. Tak boleh, tak sesuai lagu tu. Hak sesuainya iaitu tilam itu kaki dia tu menghadap kepada kiblat. Baru duduk sejajar. Kaki dia tu menghadap kepada kiblat. Itu sesuai. Tak kira lah kaki dia menghadap kepada kiblat ke, atau kepala dia menghadap kepada kiblat ke, boleh jadi belaka. Tapi di sebelah, bukan depan. Kalau kata lagu tu benda sabuk. Jadi nak ceritanya bukan depan saja boleh, tepi pun boleh. Duduk sama betul. Kalau dalam keadaan semaya, perempuan ni duduk dekat dengan lelaki gitu, perempuan pun semaya, lelaki pun semaya, sama betul duduk, tak boleh. Dia nak cerita je kalau dalam keadaan tidak semaya, salah seorangnya tidak semaya, duduk dekat lagu tu, duduk sama betul, tak apa. Duduk caca pun tak apa. Kita tidak semaya, dia semaya, tak apa lagu tu. Dia nak ayat hak tu. Tapi kalau kita kata di samping, di sebelah, di tepi dia nampak bercanggah dengan satu lagi maksud Imam Bukhari. Akhir-akhir ni nampaknya bab dia menuju ke arah dia nak menyabitkan, melintah di hadapan orang semaya tu tidak menjejaskan apa-apa semaya dia. Jadi dia nak bukti hak tu. Kalaulah kita kata di tepi, itu tidak ada litah, tak litah lagi. Jadi lagu mana nak boleh nampak maksud litah tu? Dia nak ayatnya kalau tidur lama gitu depan, kalau kita kata depan tidak menjejaskan sembahyang, dapat kualitas lagilah. Kalau tidak terjejas semetar je. Semetar je. Boleh jadi gitu maksud dia. Jadi kadang-kadang tajuk dia tu kan, pengarang-pengarang ni, pensyarah Bukhari dia pun pening juga. Mana sah dia nak ni? Pening juga, tak jelas. Kalau duduk tepi, tidak ada makna litah tu. Sedangkan dia nak menyabitkan litah tu, tak apa. Buktinya tak apa. Tidur lama duduk terletak tu, depan tu, tak apa. Dapat kualitas sekali lah gitu. Wallahu a'lam. Kata Ibnu Battal, hadis ini merupakan hujah tentang wanita yang berhaid tidak memutuskan sembahyang. Imam Bukhari nak cerita hak selama ni orang perempuan duduk depan tu perempuan biasa, hak tidak mari kota. Hak ni dia nak cerita hak duduk depan tu mari kota. Beza tu. Takut-takut orang kata hak tak boleh tu, hak tak boleh litah kau, ataupun tak boleh duduk depan tu hak mari kota. Dia nak ayat dah, hak tu pun dah. Tak ada jejas sembahyang seseorang. Hadis ini dan hadis-hadis lain seumpamanya yang menyebutkan perempuan tidur dengan melintang di hadapan orang yang bersembahyang dan kiblatnya juga merupakan dalil yang menunjukkan larangan Nabi SAW hanyalah berkenaan dengan lalu di hadapan orang yang bersembahyang sahaja. Hak kata tak boleh tu tak boleh lalu tu. Kalau tidur tak apa. Hak tidak mari kotor, hak mari kotor kau tak apa. Mana dalil ni? Dalil dia. Jadi hak tak boleh tu lalu. Apa yang kita kata lalu tak boleh, dapat kau sebentar. Tidur lama tak apa. Dan Nabi kata begitu. Itulah jawapan dia. Dan Nabi kata lalu tu tak boleh. Hak dia sebut sama litah, lalu tu tak boleh. Jadi kita kata lah. Hak ni pula dia duduk buat semua. Duduk depan, duduk tidur. Kita kata tak apalah, satu. Jadi kita tak tahulah apa hikmatnya duduk pada lalu tu jadi tak boleh gitu semua. Itu kata dia. Ia tiada kena mengena dengan duduk di hadapannya, tidur di hadapannya, berdiri di hadapannya, tak ada kena mengena. Jadi Imam Bukhari nak cerita tu, Bagaimanapun para ulama menyimpulkan kalau wanita duduk di hadapan orang yang sedang bersembahyang tidak menjejaskan sembahyangnya, lalu wanita di hadapan orang yang sedang bersembahyang juga sepatutnya tidak akan menjejaskan sembahyangnya. Dia nak pergi kau tu. Jadi kalau duduk tu tak apa, lalu kau lah tak apa, bukan sebentar. Jadi ada yang kata maksud Imam Bukhari nya buat tajuk ni tu maksudnya. Dia nak membuktikan lagi lalu orang perempuan lalu di hadapan orang yang bersembahyang tidak menjejaskan sembahyangnya.
Tidak menjejaskan semata-mata lalu tu. Semata-mata lalu. Tidak menjejaskan. Kalau nak ada menjejaskan, boleh jadi dia tak berapa khusyuk kau, ada lah tu. Tapi semata-mata lalu tu, dah. Ataupun kalau salah pun yang lalu tu, yang bersembahyang tu tak ada salah apa-apa. Dia nak cerita tu. Bagi penulis, Imam Bukhari sebenarnya mahu mengisyaratkan kepada mansukhnya hadis-hadis yang menyebutkan sembahyang seseorang terputus dan terpotong dengan sebab lalu di hadapannya wanita berhaid. Jadi pada saya je kalau duduk tengok-tengok tu, nampak dia hadis ni nak memansuhkan. Jadi hak kata perempuan, ada hadis yang kata sembahyang seseorang itu terputus ataupun terpotong, jadi kuranglah dengan sebab lalunya perempuan berhaid. Perempuan berhaid. Jadi dia nak ceritanya, dah waktu tu ya ada, memang ada sahih, tapi tidak masuk. Apa dia sudah masuk. Tak perlu kita terikat pakar lagi waktu tu. Yang memansuhkannya, yang dinasikhnya, ialah hadis-hadis seperti yang dikemukakan oleh Bukhari di bawah tajuk bab ini. Mana yang memansuhkannya? Yang memansuhkannya hadis ni lah. Hadis ni. Lagu ni banyak lah. Iaitu orang perempuan duduk depan. Jadi kalau orang perempuan duduk depan lama tu tidak menjejaskan sembahyang dia, lalu lagilah tidak menjejaskan Imam Bukhari nak ayat tu. Lepas tu kalau hak mari kotor pun tidak menjejaskan, hak tidak mari kotor lagilah tidak menjejaskan. Lalu kau tidur ke apa, kau tak ada menjejaskan. Dia nak ayat ni, tak ada cerita ni. Ada satu ketika dulu sudah masuk. Sudah masuk cerita ni. Walaupun begitu, bukan bermakna ni semua ni bukan bermakna menggalakkan orang tu lalu. Tidak. Tidak kata, dah boleh kak, kita pakat lalu lah dah. Ramai-ramai lepas sorang lalu. Tak, bukan suruh gitu. Dia nak cerita benda lain. Nak cerita benda lain. Tak ada terjejas. Jadi kalau begitu, orang perempuan ni tak adalah sesuatu yang menakutkan, membawa sial, membawa majal, kata membawa kerugian, tak ada. Sebab tu saya kata dah. Okay, kan? Kalau kita perhati fiqh Bukhari ni, orang perempuan terutamanya, dia akan suka sangat sayang kepada Imam Bukhari. Dia akan sayang. Buat apa? Dia bela semua. Dia bela semua. Misal-misalnya gini. Jadi tak ada lah hadis yang kata serupa dengan hemah, serupa dengan anjing. Serupa dengan anjing lagu mana? Kalau lagu ni keadaannya hak bagi kotor dia pun tak apa, duduk depan. Lagu mana? Jadi orang perempuan kalau ada sebelum pada ni kita jumpa dah. Orang lelaki hak litah pun berat juga dah serupa. Sebab apa ya jadi duduk berat, duduk kena atas orang perempuan. Dia tak setuju. Bahkan dia kata ini semua sudah masuk. Sudah masuk. Ibnu Rajab, ini juga pensyarah Bukhari, kurang berpuas hati dengan pemahaman Bukhari. Kata beliau, dua hadis di bawah bab ini lebih menunjukkan Maimunah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di samping atau di sebelah baginda, daripada menunjukkan beliau berada di hadapan baginda. Seperti tadilah kita kata, kalau ilah tu dipakai dengan makna bersembahyang dalam keadaan Maimunah tu duduk depan, tilam dia tu duduk depan. Ilah tu dengan makna mengadap kepada tilam, itulah zahirnya tajuk ni. Kalau lagu tu kata dia, dua hadis yang dikemukakan tidak menunjukkan gitu. Dia tidak menunjukkan lembek tu duduk depan. Lembek tu duduk di sebelah. Sama ada hadis yang pertama yang menggunakan perkataan hiyalah, ataupun hadis yang kedua yang menyebutkan wa ana ila jambi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naimah. Aku duduk di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk tidur sebelah dia. Hak tu lebih sesuai kata dia. Tapi apa Imam Bukhari buat ila lagu ni? Sepatutnya dia kata kalau dia pupus putih ya, sesal lalu masalah. Dia kata gini, babun idza shalla ila jambi firashin fihi haid. Kalau dia kata lagu tu, sesal. Dia tambah jambi, serupa dengan dalam hadis ni ada sebut wa ana ila jambihi. Dia tambah hak tu sebutin, selesai. Tapi dia tidak kata begitu. Bila dia tidak kata begitu, bahasa kita kata mewahamkan, boleh menimbulkan kekeliruan.
bahawa ila di sini dengan makna tilam tu duduk depan. Apa Ibnu Rajab kata begitu? Dia kata kerana di dalamnya tersebut juga keterangan Maimunah bahawa sebab bahawa kadang-kadang kainnya jatuh ke atasku, yakni terkena aku ketika aku sedang berada di atas tilamku itu, atau apabila baginda sujud kainnya mengenai aku ketika aku sedang berhaid. Keadaan terkena kain Nabi SAW agak sukar dibayangkan kalau tilam Maimunah berada di sebelah hadapan Nabi SAW. Cuba kita fikir, bayangkan. Nah, kalau lembek dia duduk depan, kain pesek mana Nabi pakai tu sampai jatuh atas dia duduk depan tu, atas lembek. Kalau duduk sebelah mana sabar. Sebab tu dia tidak nampak ni. Apa Imam Bukhari buat lagu ni? Tajuk ni, kau terjatuh sepatah kata tu, iaitu ila jambi. Jambi tu jatuh. Tak ada siapa dia kata pula lagu tu. Tak ada siapa dia buat andaian tu. Kita yang buat andaian jatuh. Takut-takut gitulah. Tapi tak pernah sabar. Tak, saja dia buat gitu. Kalau kita kata tilam tu duduk sebelah, tentulah tilam tu tidak lentai Nabi SAW. Bermakna dia duduk caca ni tidak atas lembek, tapi bila dia sujud kena atas lembek. Jadi tinggi sikit bahagian tempat sujud dia. Kalau kita andaikan begitu, tak pernah sabar. Hak adanya, hak lepas-lepasnya Nabi SAW duduk atas lembek juga dia semaya tu. Ada lagu tu. Duduk atas lembek, dia semaya atas lembek juga. Sebelah kaki. Jadi kaki Aisyah jolok kot ni. Dia lipatlah kaki dia. Bila Nabi nak sujud, ketika biasa ni kaki dia lentas. Nabi SAW duduk di atas lembek juga. Ni dak ni, dia duduk bawah lembek. Sebab menghadap kepada lembek, bukan di atas lembek. Sebelum pada ni dia sebut di atas. Hak cerita Aisyah tu, hak ni kepada. Jadi tidak jelas. Kalau kita kata sebelah, kita kena kata lembek tu kakinya menghadap ke arah kiblat. Bukan lentai. Bukan lentai kiblat dak, tapi menghadap ke arah kiblat. Jadi Nabi menghadap ke nu, kita katalah kau ni kiblat. Nabi menghadap ke nu, tilam pun menghadap ke nu juga kaki dia. Gitulah jadinya. Kalau begitu bermakna bila kita semaya ataupun tidur ni, dia tidak semesti tidur lentai kiblat. Tidak semesti tidur lentai. Misalnya kau ni kiblat, kepala kau ni. Tak mesti gitu. Boleh juga kalau kau ni kiblat, kaki tu menghadap kiblat, boleh. Kita dapat buat kesimpulan gitulah. Kalau kita faham di lembek tu duduk sebelah dia. Lembek tu duduk sebelah dia. Jadi Ibnu Rajab kata gitulah, tak hak benar sabarnya bila kain kena ni duduk sebelah. Kain Nabi ke, kain Maimunah ke, benar sabar duduk sebelah ni. Kalau duduk depan tu agak jauh. Ni dia kata kainnya, yang ni kain Nabi tu. Dia pakai kain lagu mana tak? Sebesar mana siapa pergi menutup depan tu? Tak? Jauh tu. Kalau sebelah ni benar sabar. Sebab tu dia kata tak boleh. Hadis pun tidak menyokong tajuk dia tu. Lepas tu dari segi logik, kalau kita fikir tak pernah sabar tu nak kena kain tu. Biasanya orang lelaki tidaklah pakai kain besar gitu ketika semaya tu. Jadi tak pernah sabar nak kena tu sampai terkena kaki ke tudung ke, alah ke depan tu. Kalau alah kot ni boleh jadi. Alah kot ni alik ni tak kira lah. Itulah antara perbahasan ulamanya tentang tajuk ni. Tapi seperkara lagi yang kita rasa sesuai kalau dikemukakan, iaitu memang bila Nabi semaya kita katalah kot di kiblat, kaki tilam Maimunah tu kot tu juga. Jadi Imam Bukhari nak ceritanya di sini ila firashin ila jambi, maknanya di sebelah tilam. Nabi semaya di sebelah tilam. Ila tu dengan makna tu.
Jadi kita kata kena takdir lah. Takdir orang panggil. Kita kena kira ada. Andaikan ada satu perkataan yang dibuat di situ. Kalau lagu tu selesai. Lepas tu apa? Bukan dia nak royak bahasa melitah. Dia nak royaknya boleh orang perempuan duduk tepi, duduk depan, tidur, lalu, boleh berlaku. Tidak kata duduk depan saja, sebelah boleh berlaku. Tak ada menjejaskan semaya seseorang. Dia nak royak tu. Jadi perempuan ni kok mana-mana dalam keadaan bersentuh kau, tidak bersentuh kau, kena kain kau, walaupun ketika dia bagi kotor, tak ada menjejaskan sembahyang seseorang itu. Tu dia nak royak. Kalau itu nak sabar. Nak sabar. Sebabnya duduk bahar ni dia mati lama dah. Tak ada siapa dia tanya hak sebenarnya tuan nak lagu mana dah. Hak ni tak ada siapa pun. Jadi masa ini royak beratus tahun kemudian duduk bahar dah. Boleh jadi maksud dia gini, boleh jadi gini. Jadi hak nampak selaginya iaitu kalau kita kata dia nak cerita orang perempuan ni duduk di sekitar, di sekeliling, lalu kok depan, kok tepi, duduk alik belakang, alik kanan, alik kiri, tak ada menjejaskan apa-apa. Jadi tak ada sudut orang kata tak molek tu, tak ada. Bahkan dia duduk tak ada jejak, duduk ke mana-mana. Itu maksud dia. Apa yang Nabi SAW buat sombong lagu ni, acak kali dia buat ni. Apa kita sebut sombong dah, iaitu berkenaan dengan perempuan ni, ugama sebanyak mana yang ada dulu. Paklan ni pun dia pandai seru terhadap orang perempuan. Dan pandai orang perempuan ni bawa majar, bawa siar, bawa kecelakaan. Bahkan tak boleh duduk sekali dengan orang perempuan, makan sekali pun tak boleh, terutama kalau hak mari kotor tu. Hak mari kotor tu tak boleh. Kalau nak duduk ibadat tak boleh, dekat-dekat tu tak boleh. Dia jadi terjejas. Sebab apa? Orang perempuan ni salah satu barai dunia yang paling melalaikan. Begitulah faham agama-agama hak mana ada. Nabi SAW nak menghapuskan hak tu lah. Itu dia buat ni bukan sahaja. Bukan sahaja nak menghapuskan fahaman tu. Tak ada kena-mengena, tak ada sikit pun terjejas seseorang tu. Walaupun dalam keadaan dia beribadat kepada Allah SWT, bila dia duduk sebelah, duduk dekat, kena dia, kain dia kena, dalam keadaan macam mana-mana, tak ada. Sebab apa? Dia buat sendiri tu. Nak meyakinkan kita bahawa tak ada apa-apa. Tak ada kena-mengena menjauhkan seseorang itu daripada Allah. Perempuan ni, bahkan dia mendekatkan kepada Allah ada. Dia nak ayat tu. Jadi agama Islam dia berbeza daripada agama lain. Pandangannya terhadap orang perempuan. Itu satu. Yang kedua, dia nak ceritanya yang buat gini sama dia semayang mana ni di rumah. Kan kita sudah jelas dah tu. Ni di rumah. Jadi di rumah ni bawa keberkatan tu tidak nanti pergi jauh. Tidak nanti pergi jauh. Jadi kalau kita setengah-setengah orang kan, dia nak bertapa pergi naik atas bukit tu. Jauh, tinggal bini jauh gitu kan. Dah. Dan Rasulullah SAW pun kalau ada, dia pergi jauh gitu semasa sebelum dia terima wahyu lah. Selepas dia jadi Rasul, selepas dia jadi Nabi, tak ada. Dia pergi mana-mana gua Hira, kau gua mana, tak ada. Yang adanya i'tikaf di masjid. Itu sebagai gantinya. Dan dia selalu cerita kalau sembahyang sunat ni boleh buat di rumah. Jadi buat di rumah tu tidak kata kena duduk suku jauh, kena siapkan satu bilik suku, bilik orang panggil, orang tasawuf panggil bilik bersuluk, suku. Kita boleh tahan nak jadi wali, duduk sebelah bini. Tidak kata tak ada harapan nak jadi tu wali. Kalau duduk main, duduk tengok semacam orang puas dah. Tidak begitu. Boleh jadi setinggi-tinggi wali walaupun duduk sebelah orang puas. Tak ada jadi masalah. Itu dia nak cerita. Jadi banyak perkara dah. Dua. Yang ketiga, dia nak ceritanya Rasulullah SAW ni mesra dengan bini dia. Dia kadang malam-malam main gelap buta dia dah. Macam-macam orang ni. Dah. Hak takut jadi nakut kan? Dah. Tak jadi orang tidur. Jadi dalam keadaan mesra lah ke mana? Tak payah pergi jauh. Dah duduk situ lah. Takut gap dia, mungkin tak sembahyang. Ni kalau kena pergi jauh, boleh jadi tak jadi orang tidur. Takut, dalam keadaan takut. Ni duduk. Belas-belas sembahyang tu temai dia dah. Temai dia dah. Jadi tak ada suatu keadaan yang menyebabkan jadi tak jadi orang tidur. Tak ada. Hak nak tidur tu tidur lah. Dia pun tak bini dia tidur. Dia tu sembahyang. Itu yang ketiga, mesra dia.
Yang keempatnya, dia daripada cerita-cerita ni kita dapat faham bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni walaupun ramai kahwin, dia tidaklah masa dia tu habis dalam kita kata kesukaan, dalam memuaskan nafsu seks dia sebagaimana yang dituduh oleh orang-orang kafir. Dengan adanya hadis-hadis lagu ni kita boleh kemukakan. Ni tengok bukti. Kalau orang nak seronok-seronok, dia bukan lagu ni. Panjang malam duduk sembahyang, bini dia duduk tidur. Nah. Dan dia tak ada naik gairah ke apa dak. Kalau orang macam ni gila nafsu, dia tidak lagu tu. Ni bukti bahawa dia tidak ada maksud lain ni. Masalah dia menikah ramai ke apa, tak ada maksud lain. Jadi tidak dengan maksud nak memuaskan nafsu. Buktinya tengok. Nak malam ni dia duduk sembahyang lagu ni. Bahkan jadi wajib ke atas dia sembahyang tahajud tu. Kita tidak wajib. Atas dia mengikut kebanyakan ulama mengatakan wajib. Wajib kepada Nabi ni sembahyang tahajud tu. Bermakna kok mana-mana pun dia akan sembahyang, tak boleh gila tu. Cuma dia akhir baru dia gerak bini dia. Baru dia gerak. Jadi maknanya seseorang tu tidak semesti bini dia betul-betul sama naik dengan dia. Hak lebih perlu kepada kekuatan tenaganya orang lelaki. Lebih perlu. Dengan sebab tu nak dapat kekuatan tu, cah bateri lah kita kata. Gam dia sembahyang. Cak sembahyang. Nabi SAW buat sama. Jadi ini menunjukkan dia tidak maksud tu. Apalagi kalau kita tengok sudut-sudut lain lagi. Mana kat bila kat dia lekat di rumah sangat. Ada peristiwa di Madinah tu penuh dengan perang. Gis sana sebulan, gis sini 2 bulan, duk kepung musuh tu 2-3 bulan. Faham mana? Nak ada keseronokan, kesukaan kalau kata ada bini ramai apa? Tak. Tak ada bukti yang menunjukkan dia ni nak semata-mata nak memuaskan nafsu, tidak lagi. Tu kita dapat faham. Kalau ada, dia mesra. Kalau dia duduk dekat, kalau dia duduk rumah dia memang lagu tu mesra dengan bini dia. Itu yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Yang kelima kita kata Nabi SAW ni, dia dekat, dia mesra dengan bini dia. Kalau ada di rumah, bila ada, dia akan mesra. Dia bukan sini hak kita tengok dalam bab sembahyang. Bukan dalam bab sembahyang saja, hak lain-lain pun dia duduk dekat dengan bini dia. Itu caranya. Maknanya nak ajar kalau orang tu jarang-jarang sekali jumpa, mana biar dekatlah, biar mesra lah. Jangan dah lah jarang-jarang sekali jumpa, jauh pula duduk. Hak ni tidur dalam bilik, hak ni tidur luar tak. Tidak lagu tu. Maka ketika mari kota pun dia duduk sekali juga. Mesra nampak, tidak kata beza lah. Cuma dalam keadaan ni tak boleh benda-benda ni dia jaga. Dia jaga. Kalau lah Nabi tu ikut nafsu sungguh, dia tak usah rayak lah cerita ketika mari kota tu tak boleh bersetubuh ke apa. Nyusah ke dia juga. Dah lah menikah tu setengah-setengah tu berapa tahun je. Tak lama mana. Lepas tu mari kota pula. Ni mari kota pun dia tidur sekali juga. Tapi persetubuhan tidak berlaku. Jadi ini menunjukkan Nabi ni tak ada dengan maksud nafsu. Tak. Dia nak rayak hukum. Dia nak rayak hukum. Tak apalah. Antara pengajaran, panduan dan hukum yang dapat diambil daripada hadis ini dan hadis sebelumnya ialah satu, keharusan bergaul rapat dengan perempuan yang berhaid. Tak ada jadi talang gapo-gapo. Tak ada jadi kita anggap cemar tangan dia muka basuh, darah ke gapo ke, dia duduk masuk siaikan lah, masuk gotu goni kita duduk buat roti canang lah kame roti dah ada tak usah duduk fikir lah jauh tak usah. Dia cuci Zahir, cuci kalau nak kira gitu. Jadi kembali belakang lah. Kembali belakang banyak perkara lah. Ada muka orang membersihkan najis pun guna tangan je. Tapi kita kira hak cuci Zahir, dia cuci dah jaga dah. Dia cukup jaga kebersihan. Ajar gini bersih. Jadi tak sahusi lah. Gitu. Nak tidur sekali, nak makan sekali, nak apa, jangan duk fikir jauh-jauh tu. Duk fikir dia ni dalam keadaan gini kotor. Tak boleh. Tapi kadang-kadang orang dia tu tak kena raya, dia kaitkan dengan benda-benda lagu tu. Dia kaitkan. Jadi kita tak boleh kaitkan. Darah haid tu najis sungguh, kotor memang. Semua terima. Imam Bukhari pun terima.
batin. Tapi darah. Bahagian lain anggota dia suci. Sebab itu Nabi SAW bila tidur dengan isteri dia ketika pagi kotor, bersentuh kulit dia. Tak ada apa, dia sentuh kulit. Hanya dia tak boleh bersetubuh. Dari segi lain boleh. Tidak kata supaya agama Yahudi kena duduk suku, tak boleh tidur sekali. Dosa, dia tidur sekali. Makan sekali tak boleh juga, ni semeja tak boleh. Siapa lagu tu? Nabi SAW hari raya, dia tunjuk belakang. Makan sekali, tidur sekali, semua. Ketika duduk sembahyang tu, duduk, tak ada belakang. Tak ada menghalang. Tak ada menghalang. Itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua, kesucian badan dan kain perempuan yang datang bulan. Datang bulan pun panggil juga. Mari kotor pun jala juga. Berhik pun jala juga. Tolak. Jadi tubuh dia tu suci. Kain dia pun suci. Jangan kita duk kaitkan dengan hik dia tu. Jangan. Kalau kain dia tu zahirnya suci-suci. Tengok Rasulullah SAW, kain dia kena atas bini dia. Ada kalanya kain bini dia tu kena atas dia. Ketika duduk semaya tu dalam paling nak suci lah. Tak ada apa-apa, dia tak ada kata gap. Tidak lari jauh. Tak. Ini menunjukkan suci. Kalau tidak, Nabi ni dia tak suka, tak suci. Dia bersih. Suka benda bersih. Bukan setakat bersih, bau sedap. Dia tak boleh tak bau sedap. Tubuh dia ni air wangi dah. Tubuh dia ni bau sedap dah. Tapi dia pakai air wangi lagi. Itu cara hidup Rasulullah SAW. Yang ketiga, sembahyang seseorang tidak terjejas jika kain yang dipakainya semasa bersembahyang mengenai perempuan, walaupun perempuan itu sedang berhaid. Tak apa, tidak terjejas sembahyang. Bukan perempuan hak biasa saja, bukan perempuan hak biasa saja. Hak tidak mari kotor, hak mari kotor pun lagu tu juga, lagu tu juga. Tidak terjejas. Walaupun kena, ikutlah kain selimut dia ke, kain hak dia pakai kau di tubuh dia. Kecuali kalau kena darah, darah tu kena, tak boleh. Walaupun ada kemungkinan kena darah gitu, Nabi SAW tetap tidur sekali. Semaya dekat dia juga. Ini menunjukkan zahir dia tu. Kita boleh tengok kan zahir dia. Kena kau tidak, kita boleh tengok. Yang keempat, sembahyang seseorang lelaki dekat perempuan yang tidak bersembahyang bersamanya, atau dia berdiri dan duduk sejajar dengan perempuan ketika bersembahyang dalam keadaan perempuan berkenaan tidak turut bersembahyang bersamanya, adalah sah. Kalau kita duduk, serupa juga sebaliknya orang perempuan, serupa juga. Ni kalau orang lelaki duduk sembahyang, orang perempuan tu duduk sebelah dia, dekat dia, duduk kau berdiri, kau lagu mana-mana, kau tidur kau, tak ada apa, tidak menjejaskan sembahyang dia. Sembahyang dia sah. Syaratnya dia tidak sembahyang. Kalau sembahyang dekat tak boleh. Jadi sama-sama. Yang ada pula dalam internet kalau kita tengok kan. Dia tunjuk lelaki ni sembahyang bercampur-campur sah tu. Satu sah tu lelaki perempuan duduk selah-seli. Ada. Tak boleh lagi. Tak boleh. Ni kadang dia duduk, dia tidak sembahyang ni. Walaupun duduk sebelah, duduk dekat, duduk sejajar, duduk sama betul kita kata. Tidak sebelah, tidak duduk sembahyang. Begitu juga kalau lelaki itu duduk sebelah, hak sembahyang ni perempuan, tak apa juga. Sah. Tidak kata kena pergi duduk jauh, jangan duduk sejajar. Tidak. Hak tak bolehnya ketika sembahyang. Ketika tidak sembahyang tak apa. Sebab ketika sembahyang tu, tu tak boleh. Nabi SAW ajar dia suruh duduk suku-suku. Lelaki dengan perempuan duduk suku-suku. Tak boleh duduk sekali lagi. Ni apa sih lagu tu dia ikut serah dia. Dia tak cara ke hadis dah. Dia mana ni? Tak cara ke hadis dah. Pergi jauh lagi, pergi jauh lagi semaya tu moga dia kata tak ada. Kan dalam Quran sebut kaifiat dia. Jadi ikut serah. Bahan kita kata sujud ada ke tak ada? Ada dalam Quran. Rokok ada ke tak ada? Ada juga. Nak rokok dulu, kau sujud dulu dah. Penipal dah. Ni kata sujud dulu dah. Ni kata rokok dulu dah. Itulah akibatnya kalau tidak turut Nabi. Kalau turut Nabi sesat. Lagu mana cara nak sembahyang? Sesat.
Tak ada pening. Hak ni kata semaya 5 waktu, hak ni kata semaya 3 waktu, hak ni kata semaya 2 waktu. Dia tidak tengok Nabi sepanjang hayat duduk semaya tu lagu mana. Tak ada apa satu. Tak ada nak jadi panduan gapo. Pelik ke tu. Inilah puak-puak anti hadis. Puak-puak anti hadis dia nak pakai Quran saja. Dia kata bukan kita tak pakai, tak Islam, nak Islam tapi Islam pakai Quran saja. Jadi kalau pakai Quran saja banyak tidak jelas. Setengah-setengah tempat tu 3 aja semaya. Setengah-setengah tempat tu 2 aja semaya. Hak tu kita akan bincang lepas ni dalam bab waktu semaya. Dalam bab waktu semaya. Yang kelima, kemesraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan isterinya. Baginda melayani semua isterinya dengan saksama dan penuh mesra. Tidak kata hak lagu ni dia buat ni dengan Aisyah saja. Tak. Cuba tengok, ni cerita Maimunah. Lagu tu juga. Cerita orang lain. Dia cerita lagu tu juga. Tidak kata pergi rumah orang ni tak ada semaya. Tak ada semua. Lepas tu cara pula dia lagu tu. Supaya tidak kata hak ni saja gini. Supaya. Dan cara dia semaya duduk dekat dengan bini dia supaya juga. Supaya. Dia cukup mesra dengan bini-bini dia. Yang keenam, menurut ajaran Islam, untuk merapatkan diri kepada Allah, seseorang tidak dikehendaki menjauhkan diri daripada wanita. Tak ada, kena mengena tu. Terserusnilah. Maka kita kata tak ada harapan lah nak jadi tok wali kita ni lah. Pasal apa? Duduk dah menikah, duduk dekat dengan orang puan, duduk makan sekali. Jadi agama-agama lain kata tak boleh tu, paten. Sebab tutup sami kau padri kau gapo namanya. Dia tu dia buat demo tu hak paling molek tak nikah tu. Tak menikah. Itu cara dia. Adapun tu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tu jadi nikah. Kena kira dunia. Apa? Dia nak hapuskan hak tu faham tu lah. Kalau dia royak saja orang tak berapa yakin. Kalau royak saja. Ni dia sendiri buat. Dan kalau dia sendiri buat, takkanlah jauh daripada Tuhan. Yang ketujuh, antara syarat untuk sahnya sembahyang seseorang ialah suci dan bersih tempat sembahyangnya. Maksud suci dan bersih tempat itu ialah suci dan bersihnya daripada najis aini, bukan najis hukmi. Oleh itu sembahyang seseorang yang kainnya mengenai tubuh atau kain perempuan berhaid yang tidak terkena najis tidak akan terbatal atau menjadi kurang dan cacat meskipun perempuan itu sedang dalam kekotoran kerana haidnya. Orang kata dia mari kotor, dia kotor tu dalam keadaan kotor, apa tak semaya dia dalam keadaan kotor gapo. Orang panggil najasah hukminya. Pada hukumnya dia kotor, sebab tu dia tak boleh semaya. Sebab tu dia tak boleh puasa, sebab syaratnya suci. Dia kotor. Tapi itu sebab tu pembahagian dia najis ni jadi terbagi kepada apa? Hak kata kotor sebenar iaitu najis aini tu kalau kena darah dia tu sungguh. Hak tu memanglah kotor. Kena basuh dah. Itu pun kena basuh, tidak sampai batai mai ya. Kena basuh. Kalau kena kain, basuhlah kain. Dulu kita sudah bukan sini dalam Abu Daud. Dalam Abu Daud disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hak jumpa dah. Akan datang ni dia akan ada juga waktu sini pun. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kena dan dia tidur sekali dengan bini dia mai kotor kan. Ada kalanya kena darah tu, kena tubuh dia. Kena tubuh dia. Ikutlah kita kata kena paha, kena beti, kena tangan, kena mana, tak caralah tu. Dia akan basuh hak tu saja. Hak mana kena. Tidak kata siapa mandi, itu kena sini sikit yang mandi. Dah, tidak lagu tu. Mudah cara dia. Kalau kena kain, dia akan basuh kena tu lah. Lepas tu dia akan semaya dengan kain tu, tak ada apa. Siapa boleh buat semaya? Tidak jadi menyusah. Itu kalau kena hak najis ain. Mana memang zat najis tu, betul-betul najis tu kena. Setara tu je. Paling tinggi. Kalau kita tidak ada maksud nak semaya, kita tidur sekali, malah nak basuh sejuk, kau dah kena, kau biarlah dah. Tak ada satu. Sampai subuh lah gila. Tak ada satu. Kalau kena apa? Semuanya kita dikehendaki lebih bersih kan.
Lebih bersih molek basuh lah sepuluh Nabi buat tu. Molek basuh. Jadi kena tahu hak tak boleh najis aini. Kalau najis hukmi tak apa sentuh hak pada tempat suci tu. Tapi dia tu dalam hukum orang yang kotor, tak boleh sembahyang. Tu orang panggil hukmi, pada hukumnya. Sebabnya ialah kekotoran tubuh perempuan yang sedang berhaid itu adalah kekotoran hukmi. Pada kira-kira saja dia tu dikatakan kotor. Pada kira-kira mengikut agama dia ajarnya tak boleh sembahyang dalam keadaan. Sebab tu yang kita hukum, kita kata dia kotor tu. Boleh juga kata kotor tu, tapi kotor dengan maksud tu lah. Bukan kotor tubuh dia tu jadi kotor, jadi cemar kalau sentuh. Dah, tidak gitu. Buktinya Nabi SAW sendiri tidur dengan bini dia. Bukan setakat kita kata kering sama kering, ketika peluh kena, dia tak ada agak pun, dia tidak basuh peluh tu. Padahal peluh, kita kata peluh orang mari kotor, kena, dia tak ada basuh. Begitu juga kalau air liur dia, air mata dia kalau kena, suci lah. Hak kotornya darah tu saja. Darah tu saja. Kalau darah tu terpelihara tak ada apa. Darah tu terpelihara tak ada gapo lah. Sebab itulah kita kata mengikut mazhab Imam Bukhari ni, dia kata memang tak ada gapo orang perempuan masuk dalam masjid pun. Ya orang layak kata tak boleh tu dia kata kotor lah. Kotor gapo? Kaki dia kotor. Masuk dalam masjid tu kena gapo? Kena gapo masjid? Kena kaki. Kaki dia kotor kok. Kalau kena tangan dia kotor kok. Kalau kena kain dia kotor kok. Semuanya tak ada bukti kotor. Kalau kotor kena Nabi batal dah lah mayat dia. Dia kata dalam masjid pun gitu juga. Boleh masuk. Ni ramai duduk tanya, ada sebahagian daripada kita ni dia tak dengar lagi. Dia rasa pelik masuk dalam masjid orang puan. Tak kalau lodi, kalau kita pergi Kuala Lumpur banyak nah masjid dia ada dewan dia. Kalau aku tu buat kelas itu tak pergi orang puan, bukan masjid. Masjid juga tu sebahagian daripada masjid juga. Apa lagu mana? Demo tu pakar kat mana? Kau dia kira orang perempuan tak boleh, tak ada peluang lah orang perempuan. Ikutlah mana-mana pun tak boleh naik kan? Kan jadi susah. Kalau pakai Imam Bukhari ni tak ada ketinggalan orang perempuan, tak ada ketinggalan. Boleh ngaji supaya orang lain kok. Supaya orang lain juga. Supaya juga nak menikah kan selalu kalau menikah di masjid tak boleh masuk pula dalam masjid. Tak. Apa? Kimai kotor. Kotor tu mana? Situ je. Tu Imam Bukhari dia pegang tu. Kalau kotor tubuh dia macam mana Nabi sentuh? Tu pegangan kita je. Jelas Nabi. Orang lain-lain ni boleh takwil lah, tak terima pun tak apa. Kalau tidak, tak ada lah mazhab, banyak mazhab ni pakai ni, kita tak pakai hak ni. Tapi kalau hak Nabi ni jelas dah. Kita nak pakai apa je. Jadi hak tu lebih senang. Lebih senang. Supaya juga kalau ngaji Quran, gapo, pegang Quran. Jadi pegang Quran kata tak boleh. Imam Bukhari kata tangan dia tidak kotor apa, pegang tangan. Okey. Dia orang ni pergi sini. Pergi sini. Gapo dia hak kotor tu. Ni najis kalau najis. Najis gapo? Najis gapo? Najis ain ni kok. Kalau ain ni di tangan dia tak ada. Dengan sebab itu boleh pegang Quran. Suci. Suci kita tengok zahir ni suci. Hak tu tak apa sentuh. Kan senang kalau lagu tu. Ni gak tak boleh ngaji. Bulan puasa lah mana pun tak boleh. Dah lah tak boleh puasa dah. Tak boleh sembahyang lagi, ngaji Quran pun tak boleh. Jadi gapo dia ibadat boleh buatnya. Bahkan boleh dosa ada kalau buat. Imam Bukhari kata tak boleh pahala semacam. Okey. Senang tu cara dia. Tapi ada juga orang iyalah muka dia mengaji ni pun banyak perikat juga. Ada seorang cikgu tu dia royak. Dia kata dia pernah royak benda lagu ni kepada seorang ustazah. Mengajar sekali dengan dia. Masa ustazah tu sampai tak kecek. Lepas pada tu tak kecek. Berkali dia ingat ajaran salah. Jadi kalau ustazah setara tu, inilah akibatnya ustazah tak mengaji. Dia kira mengaji dulu tu padan tu. Dia dapat habis dah ilmu Islam ni dah. Dia tidak tahu ilmu ni kena tambah. Duka cita dah. Jadi sebab tak nak bahasa masa muka kau kawan tu. Jadi lebih ke depan cikgu lagi daripada ustazah. Cikgu dia pergi dengar. Muka dia rasa dia jahil kan. Ustazah dia rasa dia cukup dah. Muka dia boleh sijid dah kan.
Dia ngajar agama kan. Orang tidak ada duit ke cikgu di sekolah. Ngajar agama dia. Jadi dia tu setara tu gak kalau setara dia nak tupai lagu mana lah. Yang ruginya siapa? Bangsa dia juga, jenis dia juga. Termasuk dia sendiri tu rugi je kan. Pasal apa? Tak boleh. Itulah benda. Kalau kita ngaji terbuka, dia support je. Kita jangan kata ni Imam Syafi'i lebih besar daripada Imam Bukhari. Sebab sama-sama mujtahid mutlak. Kalau sama-sama mujtahid mutlak kan sama lah. Sama lah. Apa yang kita kata ni kurang? Baik kalau kita kata kita tak boleh pakai hak dia. Duk sebut sama sebut agama. Imam Bukhari penuh-penuh mulut. Dah. Gapo dia kalau kita pakai hak dia je. Gapo dia? Seorang buk tak ada pakai. Rugilah, rugi. Sebab tu kita kata begitu. Rugi. Lepas tu mengajar pula secara tidak langsung ada nipu. Budak pergi sekolah, cikgu baca dia kata mari kota. Lepas tak mari kota sok. Dah. Nipu. Secara tidak langsung kita ajar menipu. Ni dak. Kalau kita kata supaya Imam Bukhari ni boleh baca belaka. Kalau mari kota baca apanya? Bukan darah ada mulut tu nak baca dah. Jadi tak boleh jadi kota. Dah tak ada. Bukan darah duduk di lidah ke di mulut ke tak ada. Apa tak boleh? Jadi benda ni benda khilaf. Bila kata benda khilaf tak usah duduk tegap kemas sangat lah. Dia ada benda hak sepakat, ada benda khilaf. Hak sepakat tu tak boleh pergi dah. Hak sepakat. Hak sepakat je lagu mana? Imam Bukhari pun kata gitu juga. Darah hik tu kotor. Memang dia kata lagu tu. Kalau kena darah hik tak boleh. Kotor. Misalnya darah hik kena tangan, duduk tangan tu. Nak pegang Quran tak boleh. Sebab kotor. Darah tu. Bukan sebab tangan. Sebab darah tu. Basuh selesai. Basuh tak ada darah tu boleh pegang. Kan senang lagu tu. Ni itulah. Kita ulas bulan sebut dah sebelum pada ni. Berapa kali sebut dah. Tapi bila-bila kita kadang-kadang kita tengok ada lagi tanya tu kan. Mana dia tak puas hati ataupun dia orang marah betul. Sebab tu dia kata ulas semula tu. Semula. Jadi setengah-setengah orang tu dia tidak berapa yakin. Dia tak apa yakin. Jadi nak suruh royak setara mana lagi lagu ni lah kalau mazhab Bukhari kan. Dah. Cuma ada siapa-siapa kata, tak betul ni ustaz ni tulis. Royak dulu. Siapa dia nak kata tak betul? Mari jumpa sini. Kita nak buka kitab dah. Kalau berani kita memang berani jelas. Dia kata boleh. Memang dalam kitab berapa buah kitab syarah Bukhari ni banyak. Semua sebut. Maklum Imam Bukhari ni kata boleh. Tak ada apa. Lepas tu kita kata, lama kan tak yakin. Dah. Lama kan dia kata lagu lain, ustaz ni faham lagu lain. Lagu tu dah. Sebab kita tak yakin dengan driver kapal terbang dah. Driver kereta ke dah. Faham lagu mana dah. Tak boleh naik sama dah. Orang lain cung semeta siapa dah. Kita dah naik kereta lembu lagi dah. Rugi sebab apa kita tak yakin ke dia. Dia orang ngaji, dia ada kelulusan, dia pandai. Apa kita tidak yakin dengan dia? Dalam dunia, dalam hidup dia kata tak ada percaya. Sebab tu kepercayaan tu penting. Percaya kau orang lain. Dia kena ada hak tu. Kalau tak percaya memang susah hati kita. Baik, sekarang ni hidup lagi tu. Kalau tak kena, mana tak kena? Lepas tak berani. Kita sanggup pergi depan duk mana-mana tak apa. Nak royak ni. Rugi. Tapi kadang-kadang orang dia sanggup telan kerugian tu. Kenapa? Daripada nak meninggalkan kebiasaan dia tu. Jangan manusia ni dengan kebiasaan dia. Kebiasaan dia tu. Dia tak berani. Tak berani. Kita harap maknanya pokok ustaz ni kau berubahlah, ustazah ni berubahlah. Jadi kan nyanyi kau rugi. Ni orang lain apa ni masuk atum kau gapo boleh baca, kita tak boleh baca. Dah Quran saja dah. Dia katalah pula ini jawab pahala ni dah. Dia kata kalau lagu tu boleh baca sebagai doa. Quran boleh bawa dia bubuh ni. Dia boleh Quran sebut itu bawa gapo tu dah.
bawa MP3 dah. Mana MP3? Tak tahu mana dah. Dia kata niat bawa MP3 boleh. Tu lagu tu cara mazhab Syafi'i. Kau mazhab lain ke lagu tu? Apa dah bawa Quran saja apanya? Kan? Dia kena hello, kena anggap gini susah. Menyusahkan. Sedangkan kalau hak senang lagu tu. Tapi mungkin orang siapa kata tadi lah. Sorang dia tak aja dengar ni benda lagu ni lah. Memanglah tak tahulah lagu mana orang lain ngaji lah. Tapi bukan kita tak tahu lalu. Bukan kita tak tahu lalu. Bukan dalam kitab Syarah Bukhari saja, kitab-kitab lain pun ada benda ni. Tapi orang duduk tutup tak royak hak so tu tak cakap puak hak tolak dah. Kita kalau kita nak kelainan. Kelainan lagu tu dah. Ketinggalan banyak, rugi banyak. Pada anak kita nak ngapa Quran lagu mana lah kalau lagu tu. Ngapa Quran lagu mana? Tak boleh. Sebab itulah tak perlu. Siapa dia ikat kita tu mesti kata orang Malaysia ni kena ikut mazhab Syafi'i. Siapa dia kata? Tak ada. Nabi kata, kalau Nabi kata bahawa kita patut terikat, dia tak ada. Nak ikut mana-mana. Dalam Malaysia ni ada orang ikut macam-macam mazhab di mazhab. Apa? Boleh. Jadi kalau kita nak ikut ni dengan kita tahu ini mazhab Bukhari, hak lain tak ingat, tak apalah. Ya. Ni dah. Hujah dia gapo tak ingat, tak apalah. Tak apa. Hak lain ayat kita ikut sampai kita tahu kau hujahnya. Dalil dia, hadis dia pegang hak mana? Tak tahu juga. Semua tolak ya. Pada orang biasa ni. Semua tolak. Jadi duk pegang kemah keming tu siapa hak lain tak boleh. Macamlah kita ni reti menilai sangat hujah-hujah dalil tu. Okay. Banyak benda-benda yang merugikan dalam masyarakat. Setengah-setengah orang dia kata petua dah kalau tu. Tidak petua tak boleh pakai. Pak petua ke dia tidak mufti? Bukan mufti. Royak hak dalam kitab dah. Pakai royak dalam kitab dia kena mufti saja ke baru boleh pakai? Ada. Bila ada syarat lagu tu? Tak ada. Jadi hak lebih senangnya kita kata inilah jelas. Dia letak atas najis ke apa? Lepas tu kotor mana? Sebab itulah Nabi SAW dia suruh dia ambil sejadah. Aisyah ambil sejadah dia duduk dalam masjid. Ambil sejadah tu dalam masjid. Dia pun kata saya ni tak suci ni, saya main kotor. Apanya? Apa ni kotor tu duduk tanganmu kau? Dia kata tengok. Dia jawab lalu kotor tu duduk tanganmu kau? Tidak. Maknanya sejadah tu dalam masjid. Dekat masjid. Ni rumah dia ni masjid. Aisyah pun pergi ambil. Tangan dia cuci. Masuk dalam masjid. Kaki dia suci. Itulah antara dalilnya. Mai kotor boleh masuk dalam masjid. Setengah kata dia gembetak tu. Lepas tu bini Nabi pula dia ada istimewa. Mungkin dia andai dia tu buat saja. Tak ada apa. Masalahnya kita sudah bicara ni yang keberapa tahu dulu. Ada dah hak tu. Iaitu Nabi SAW suruh seorang perempuan tu duduk lama mana dalam masjid. Tak kira dia tak main kotor. Dia tak nak kata kalau main kotor mungkin tubik luar. Ada? Tak ada. Hak tu jelas dalam Bukhari sendiri ada. Lama mana dia duduk dalam masjid? Dalam kemah dalam masjid. Tak ada pula sebut dalam mana-mana kitab kata ni hak putus haid dah. Tak ada. Orang muda tu. Orang muda. Itu antara dalil hak Imam Bukhari pegang orang tino boleh masuk, boleh duduk dalam masjid. Tapi dah kita pegang hak so kata, pegang so begitu. Hak so lagi kalau baca panjang ni kan. Sekatu lah dulu. Sekatu. Wallahu a'lam. Saya tengok IG mana Ustaz Joya. Kalau kita pergi ke makam Rasulullah, kita boleh minta doa, kita kena doa. Ini kita tawasul. Betul. Ustaz tu ayat dekat saya masa Ustaz ni saya tak tahu. Kita minta doa. Minta doa Rasulullah. Rasulullah kena ayat Allah. Tak ada. Macam tawasul. Tak boleh sampai ke peringkat tu tak boleh.
kata ada ayat Quran tu ya. Kalau kita nak minta ke minta ke Rasul. Tak ada, mana ada. Dia ayat dia TV Ya. kan saya Takut dia ayat lagu lain kita salah faham. Dah. tak ajak saya. Dia kata ada dalam Quran. Ada ayat surah Baqarah. Apa dia? Ayat saya tak ingat tapi dia kata ayat ada Bila nak gana? baca surah tu dia kata bila pergi dekat makam Rasul tu baca surah tu. Ayat tu lah. Ayat tu dia baca ayat. Baca ayat tu. Ayat. Mana dia dalam, maksudnya kalau baca tu jadi kan? Kita bila minta tolong ayat Allah. Tak ada. Ada Tak ada. tawassul lah tawassul. Tak maksud tak ada lagu. Tak ada, tak boleh pakai. Tak boleh. Tak usah. Atau mungkin kita keliru ke? Tak. Salah faham. Takut-takut gitu kan. Kita bercermat kan. Dia royak betul dah. Kadang-kadang kita orang tak ngaji ni kita faham lagu lain kan. Tapi kalau lagu tu sungguh tak betul. Lagu tu tak betul. Di sini ada beberapa soalan lah. Soalan yang pertama dalam kertas ni, bolehkah Ustaz jelaskan tentang latar belakang fahaman Wahabi, dan bagaimana fahaman itu boleh tersebar? Sejauh mana ke ianya bertentangan dengan akidah Islam? Ni pun soalan yang lumrah. Biasa berapa kali dah mana kita royak kalau nak kira pada waktu dah, pada waktu dah. Jadi secara ringkas lah, biar kita ambil secara ringkas. Lagu mana dia tersebar? Sebenarnya sebelum kewujudan negara Saudi yang kita maklum ni, tidak wujud apa yang dinamakan Wahabi itu. Sebenarnya nama Wahabi itu, orang-orang hak dikatakan Wahabi itu sendiri pun dia tidak suka. Dia kata dia tidak Wahabi. Hak sebenarnya, hak ni kata mereka, musuh mereka bubuh nama. Musuh mereka bubuh nama Wahabi. Mereka tak kata dia Wahabi. Tak pernah dia dakwa dalam kitab mana-mana ni buat Wahabi dia ni. Tak ada. Jadi musuh. Supaya ahli sunnah ni di zaman dahulu macam-macam orang sebut nama hak tidak sebagai ahli sunnah, mengikut gelaran hak orang bui. Orang yang memusuhi ahli sunnah dia kata macam-macam ahli sunnah ni. Jadi adakah kita nak pakai tu? Tak boleh. Jadi start situlah. Start situ. Jadi mereka ni dari segi aktif, memang dia aktif lah. Dan banyak sumbangannya kepada Islam, memang banyak. Hak lebih-lebih, hak baik-baik, memang banyak. Dia terutamanya penekanannya dari sudut akidah, tauhid. Segala benda yang bau ataupun boleh membawa kepada syirik, dia tentang hebat, habis-habisan. Itu antara ciri dia. Ciri puak-puak ni. Dan dari sudut tu bagus. Waktu tu molek Nabi nak benar lah lagu tu. Dari sudut tu. Jadi kira-kira dalam 200 tahun lebih dulu dia ni wujud. Dianya sebenarnya kalau orang tengok dari sudut negatif saja tentang Wahabi ni, orang tak tengok dari sudut positif dia. Dari sudut negatifnya orang duk kaitkan, duk katakan pecah kerajaan khilafah Uthmaniyah.
kerana Wahabi ni. Padahalnya Wahabi ni sebahagia aja dalam peta dunia Arab tu. Semua boleh dikatakan pada masa tu duduk di bawah Khilafah Uthmaniyah, kerajaan Uthmaniyah. Termasuklah Mekah, Madinah, Mesir, Syria, Iraq, apa tu semua bawah tu belakang. Tapi setelah dia berlaku pemberontakan, berontak-berontak, hak jatuh, hak lain tu semua jatuh, dia tukar kepada negara sekular. Dah pakai hukum pun bukan hukum Islam, terus hak lain. Hak tinggalnya ada hak pakai Islam Arab Saudi ya sebenarnya. Ni antara kelebihan hak orang panggil Wahabi tu. Orang tak tengok dari sudut tu. Orang tengok dari segi pecah. Tak pecah ni bukan Saudi saja yang menyebabkan pecah tu. Memang masa dia siapa ada. Masa dia siapa tersedut royak lagu mana pun. Tahan lagu mana pun tak rugi dah. Sebab apa? Kita kalau orang banyak tengok dari sudut kelebihan Khilafah Uthmaniyah. Orang tak tengok dari sudut kelemahan dia tu yang menyebabkan dia jatuh. Orang tak tengok, orang tak tahu kebanyakan. Antaranya ia disebutkan oleh Maulana Shibli Nu'mani dalam buku dia Maqalat Shibli. Hak ni saya terjemah tu. Maqalat tu. Semasa duduk mengaji dulu, hantar ke majalah pengasuh, masuk dalam majalah pengasuh. Saya terjemah masa tu. Jadi dia sebut dalam tu ada dah masuk dah. Jadi bahasa Melayu dah. Dalam tu dia sebut di zaman dekat dengan kejatuhan Khilafah Uthmaniyah tu, fahaman ulama-ulamanya sangat teruk kata dia. Antaranya dia kata apa dia? Tidak kata orang Islam di panjang umur. Tak support je. Kerajaan bulan betul juga. Kalau buat tak betul kan. Support. Tak kena kerajaan mana-mana pun. Nasib baik hak tinggal ni duduk jalan hak Islam. Kerana Wahabi, siapa dia bangkit daripada ketika itu negara lain? Mana ada? Duduk pertahan hak Islam. Berbagai idea, undang-undang dia hak Islam. Tak ada. So ada dari segi pelaksanaan idea, kekurangan gitu-gitu. Negara demokrasi lain begitu. Ada kelemahan dia tu. Tu kelemahan. Masalah dasar dia tu. Termasuk dalam negeri kita. Ni, apa ni efek video. Kita ni pakai hukum kamu. Tak ada. Kita ni kata bahawa dia tu nasib baik tinggal Saudi dia pakai cakap. Orang lain Mesir. Khilafah Uthmaniyah. Iraq. Khilafah Uthmaniyah. Semua tu jadi lakuan. Selepas pecah pun dia lalu. Orang tak kata Alhamdulillah wujudlah. Dua tahun ada kita tak jatuh ke buat sekular. Allah tak kata pun. Itu antara kebaikan dia. Kita kena tahu. Kok kelemahan dia ada juga. Seperti mana kelemahan kita pun ada juga. Orang-orang lain, golongan lain. Apabila Islam dijatuh, umat Islam dia nak bangkit juga. Dengan kelemahan masing-masing. Dia bangkit cara tetap ada juga. Jadi tak perlu lagi kita duduk kata tuding jalan. Pada waktu masing-masing kita baikilah. Saya sendiri pun banyak tidak setuju juga Wahabi ni. Bukan kata kena, satu kata dah. Tapi kita kena tahu. Tak molek dia, tak molek dia, tak molek. Ada apa-apa. Kita nak buru-buru dia tu siapa. Orang kata boleh kita bercakap. Boleh kerajaan dia, tak naik ke mana, tak naik ke mana. Tapi kita tahu kau akibat dia.
Dia tidak layak kan? Dalam sejarah yang paling besar buat masjid besar, keluarkan masjid Nabi, masjid Haram, tak ada seperti kerajaan Arab Saudi. Orang tak tahu. Tak ada kira. Tapi duk pergi apa? Segala kemudahan dia buat sama. Bahkan naik, orang selama ni orang naik, orang beria-ria sangat. Buru ke Arab Saudi itu dia sebenarnya nak mengambil alih. Kalau orang terima dia Islam, dia ahli. Terima dia Islam. Jadi kalau kuning, dia naik, orang tak tahu apa dia Islam pun. Kita tak tahu kalau dia naik, dia akan buka kubur Zainal Bakar, kubur Aisyah. Kita tak tahu. Sama dia, hak naik. Sebagai ganti. Kalau kita kata dia kubur, kata dia kubur, pak kita kat ayat tu tak tahu mana lebihnya. Sebab tu saya nari kan. Orang kata apa ya zaman Sayyidina Umar itu jaya. Zaman tu ada banyak kalau orang dia kata gini, sebab pemimpin zaman dia tu orang super Umar, kata dia. Rakyat dia orang suatu. Kalau kita sekarang ni, kata dia, kalau pemimpin suatu pun rakyat tu super pun, kata dia. Dah. Jangan kita dulu kata, kita sendiri apa dia kat kita buat. Cuma ada hak kita tak kena. Ini dia kadang-kadang terlajar cepat saja membid'ahkan. Banyak juga dia kata bid'ah tu, tapi memang betul. Memang betul tu. Tapi kadang-kadang dia menyesatkan orang muda sih. Jadi hak ni kita kira macam pihak orang lah, jadi mulut celupah gitu. Kan kita kata. Jadi mulut celupah. Kecil tu tidak berhati-hati sikit. Ni memang kecewa. Pada sampai tu, bala sungguh benci kepada Asy'ariyah ni. Cara orang kaji sampai sifat 20 ni macam tak sesak. Tu tak ada tu dia. Kita tak setuju. Tu tak, tu belajar. Tapi kalau kita tengok orang ini apa pun ni, tahu dia. Sebab tu dah. Sama-sama kita. Sama-sama ahli sunnah. Sama-sama ahli sunnah. Ada beza sedikit banyak tu. Sebenarnya borok akidah. Orang itu tidak, kalau akidah itu tak boleh, tak boleh. Dia borok akidah. Bukan usul akidah. Situ yang dia tak faham. Alif tu alif ni. Putihnya situ. Kalau kira beza, aku kaji pendapat ulama dulu, bukan Wahabi saja. Ramai banyak nak tengok beza ni. Beza, tak tepat kita. Cara Asy'ariyah. Tapi dia ada sunnah Imam Bukhari. Tepat. Kalau kata takut. Dia kata Tuhan ada seorang. Asy'ariyah kata, Tuhan kalam dia tidak berhuruf, tidak bersuara. Itu akidahnya. Imam Bukhari, akidah dia Tuhan ada seorang. Tapi seorang dia tidak serupa dengan makhluk. Demon ni tak ada, orang tidak serupa dengan makhluk, tak ada. Kalau seorang-seorang ni sifat makhluk, dia kata Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Kan nak kira beza benda-benda lagu ni tak? Jadi Imam Bukhari tidak ahli sunnah. Ada siapa kan? Walaupun beza banyak kaki orang lain-lain. Tak kira. Jadi hak ni dia orang panggil akidah, bukan usul lah. Beza dalam perkara tidak jadi masalah. Tidak mengeluarkan mana-mana pihak, mana-mana golongan daripada ahli sunnah. Kita kena ingat ahli sunnah ni keluarga besar. Jangan awak nak kenal gitu anak baru. Lepas tu dalam lama-lama dia ada lah kalau silap gitu dia memang tu tidak nanti. Sepatutnya kita dengan cara damai, dengan cara yang benar, sebagai ahli-ahli baik kita mengawal. Betul langkahnya sebaik-baik. Tak usah sopan lah. Pandang patikan. Patikan. Dia tak dong lagu tu. Wujud dia ada lagi dalam dunia. Ni satu negara pakar undang-undang tidak orang putih, undang-undang Islam. Tu ada ni. Mula ada tak buat Taliban. Ada juga. Ada juga. Kita tengok ketek dari sudut tu. Kalau tidak nak orang kata tak ada dalam dunia. Ketek saja. Itu kelebihan dia. Siapa kena ni ada. Orang tak kata. Itu kita tak. Dia nak marah je masa dia kata orang hidup nak tak hidup. Tu dia tu. Tu dia.
jawapan bertentangan dengan akidah ikhlas pada ikhlas. Sebenarnya pada dasarnya tidak ada pertentangan. Cuma karena ada beza dari segi furuk akidah. Akidah juga tapi furuk. Furuk ni betul sekali itulah. Misalnya dia kata Abu Talib Islam, dia kata Abu Talib dia Islam, ahli sunnah, ulama ahli sunnah. Ada juga kata Abu Talib Islam, mati Islam. Apa tu? Akidah juga tu. Kalau mana tu kalau kata jadi tidak ahli sunnah apa? Jadi syiah apa? Kita tak kata lagi kalau kita. Sebab ini perbezaan dalam furuk akidah, bukan usul akidah. Ada di situ. Ada di situ. Banyaklah tengok lain-lain, tengok serupa tu. Banyak. Ada di Fajar. Yes. Kaum muda, kaum tua ni lain. Zaman itu, tapi zaman kemudian ni dia kau letak dalam sebatu lah. Jadi setiap orang tak serupa dengan orang semasa, orang selama dia terima tempat kita, habis lah. Sebenarnya lain. Orang muda ni dia lebih dekat kepada ahlul hadis. Ahlul hadis. Dia pakak sponsor kita ni orang muda, dah ni. Sebab apa? Bukhari boleh pakai, orang ni boleh pakai, orang ni boleh pakai. Dia tidak terikat dengan mazhab. Itu antara ciri. Dan dia tidak bertekanan dari sudut akidah macam akidah, dia lebih tekan akidah gitu. Orang muda tidak, dia lebih banyak masalah pun. Nak bagi buat bahasa terbuka, bersikap terbuka. Lepas tu dia berdakwah moden, cara itu moden, tidak tak bersikap dengan pios lupa, dengan rumpah dalam buku Islam itu. Boleh berlaku. Selagi tidak bercanggah, mazhab mana-mana pun selagi itu ahli sunnah sama. Itu ciri-ciri. Tidak sama juga. Keluarga kita di balik kita juga. Tapi dia jadi pandai ni pasal ni lah. Suka buruk kata, ada kata sama-sama kita, itu tak kena. Ya, lepas tu soalan ni panjang juga ni. Ada pihak yang berpendapat bahawa tiada jihad di Palestin. Pendapat ini dibina berdasarkan fatwa dari Syekh Albani rahimahullah yang menegaskan agar rakyat Palestin keluar dari bumi Palestin demi menyelamatkan diri. Mereka juga menegaskan bahawa penentangan yang dilakukan rakyat Palestin terhadap penjerumuskan Israel adalah sia-sia. Benarkah pendapat ini? Soalnya pada hari ini adakah negara yang sudi memberi perlindungan kepada rakyat Palestin yang melarikan diri itu? Soalannya panjang. Yang kedua, saya ada sedikit muskilan mengenai ilmu tasawuf. Adakah ilmu tasawuf yang diamalkan pada hari ini sabit dari Rasulullah dan para sahabat? Bagaimana pula dengan amalan bersuluk yang sering dilakukan oleh ahli tasawuf? Mohon penjelasan. Kerana ada di kalangan ahli keluarga saya yang sangat ta'assub dengan ilmu tasawuf dan meremeh-remehkan ilmu hadis. Dua. Yang ketiga, Syekh Abdul Qadir Jailani yang disebut-sebut sebagai raja segala wali. Apakah sumbangannya kepada itu? Adakah sumbangan yang hanya berkisar kepada ilmu tasawuf? Bagaimana pula dengan sumbangan-sumbangan yang mengajarkan ilmu-ilmu Islam yang lain seperti ilmu hadis, fiqh, sirah dan lain-lain? Ada sumbangan atau tidak? Yang keempat, benar Imam Ghazali rahimahullah dikatakan sebelum meninggal dunia beliau sempat bertaubat di atas kesalahannya mengabaikan ilmu hadis kerana terlalu menumpukan kepada ilmu tasawuf. Ya. Jadi hak ini yang pertamanya ini kita boleh sebut sebagai salah satu kesilapan Syekh Albani. Padahal orang kata betul ini macam-macam lah. Saya ini termasuk dalam salah satu pendapat dia tersasar. Pendapat dia buruk. Dia Syekh Albani ini buruk. Pendapat dia. Kalau kita tahu yang dulu di peringkat permulaan dia kata orang tua ni pakai hijab ni. Dulu sepatutnya boleh hijab pula tidak tentu. Muka tidak wajib ditutup. Hijab Al-Bar'atil Muslimah dia boleh hijab. Dia berubah pendapat. Manusia kan lagi.
boleh jadi ni pun akhirnya kita tidak tahu siapakah akhir. Kalau dia bukan begini, kalau ada satu ketika, itu kena cek boleh. Sebelum kita ada kata seseorang itu kena cek boleh. Ada saat akhir dia sampai sudah tak, tak ubah pendirian ni. Kalau begitu, kita anggap itu kesilapan. Kalau tidak berjaya, apa nak pergi mana oleh pun? Mana-mana pun dia nendang. Tak ada umat Islam boleh bertahan sampai selama lawan dengan Islam. Kalau lagi, boleh ke Islam aku? Masa dia nak lawan dengan dia. Kalau kita dah, jadi tak boleh. Dia ada kesanggupan dia, keberanian dia, kecekalan dia. Kita umat Islam berkewajiban menyokong. Bagi bantuan dengan apa cara itu. Tak boleh buat. Dan dia tu cekap kuat. Jadi tak boleh. Tidak termasuk dalam hijrah dalam keadaan ini. Sebab kalau hijrah lagi merugi kan. Bahaya kepada orang kita. Pada lari nak lari sekarang semua kosong belakang. Tak kena waktu. Tak kena waktu masuk joget kan. Baik waktu. Jadi ini kita nak mendapat lagu ni, dapat yang lain. Tak boleh. Dengan sebab adalah lagu-lagu ni kita nak peleceh dia. Bukan. Orang alim ni dia sepogit tak. Pepatah pula. Likulli jawadin kabwa. Walikulli alim habwa. Kuda tak sawayah nak tangkas tahu mana. Hebat tahu. Ada 3 yang tersungguh. Orang alim begitu. Ada betul nak. Ada. Aku ketika itu jadi mengaku. Sungguh. Aku ingat aku. Aku tidak Nabi. Orang apa ni kacik kosir. Kacik kosir. Jadi kita kena ingat aku. Jangan lupa. Sebab mereka ini bukan Nabi. Jadi, apa kita nak terikat dengan dia? Soalnya ramai lagi orang lain. Yang tidak berpendapat itu. Semua bila dia orang besar. Mungkin pula kan? Tak salah. Yang kedua, saya ada sedikit kemuskilan mengenai tasawuf. Ada kata tasawuf yang diamalkan pada hari ini sampai dari Rasulullah dan para sahabatnya secara umumnya tidak sama. Setengah-setengah amalan dia tu tapi banyaknya yang dikenali sebagai amalan tasawuf. Didahului dia dengan cara melatih dia dengan syarat-syarat dia buat-buat ni banyak tidak menepati. Sebab dia tak kata dengan orang yang cara sunnah. Kalau nak kata sabit dari Rasulullah dan para sahabat, maka kalau kita terima ni kan, dia kita dulu. Nabi tak jumpa anak kecuali Sayyidina Ali boleh jahat. Boleh jahat aku nak dia boleh Yahudi kan. Tak jumpa. Sayyidina Ali pula tak ada sekian ramai anak dia kecuali Hasan Basri. Kalau dia tak rajin jumpa. Tak tahu sampai ke mana ini tu dah. Segala wirid dia, segala amalan. Berarti kita dah tak habis. Tak sampai. Kalau dah begitu, mestilah Nabi ajar. Ramah-ramah sama dia ajar. Tak layuk nak. Maknanya Nabi itu tak pandai nak melayukkan. Anak murid paling ini boleh tahu ke anda. Ajar. Kalau orang pandai itu guru lagu tu. Sebab tak. Sebab tak. Kalau ada, dia ada. Kalau kita ada itu, dia ada nak kok. Kalau tidak. Cukup dengan bagaimana pula dengan amalan bersuluk yang sering dilakukan oleh ahli tasawuf? Itu pun tak ada. Cuma dia tu pegang atas otak dulu itulah Nabi pergi buah hero tu lah. Dia tak tengok dah kau ya bila Nabi pergi. Dia tak tengok. Tukar dengan etika dia tak kira. Itu suatu ketika satu ya bukan dia. Lepas tu ada setengah-setengah tu dia buat macam kawan dalam buku dia buku ini dulu dalam tujuan nak ingat mati. Kalau secara peribadi mungkinlah ikut dia masing-masing tu dia berasa tak lebih takut tu lebih takut mati ingat mati ni jadi takut dengan buat dosa. Tapi kalau kita tak buat cara sunnah dia orang pasal kalau tidak kita Nabi tak ada buat kan ada kata banyak tak lagu Nabi tak pernah buat lagi. Waktu selama sekian-sekian tak jumpa dengan orang kadang-kadang macam-macam syarat.
Syarat-syarat tu tak ada. Tak ada kecil dengan orang yang kena. Dia ambil sikit-sikit, ambil dengan apa ni, Zakaria kau, siapa kau tak kecil juga lagi kau kan kau. Macam ada dia. Yang ada kita tengok Nabi kita pernah buat kalau tu. Tak ada. Kita kena kalau cari aku dulu masalah keadaan yang khusus dengan orang tertentu buat seketika kaum kenapa orang tu. Dalil-dalil cari aku ada mak ambil ikut serok gitu. Jadi meremeh-remehkan hadis, melebih-lebihkan tasawuf jadi terbalik air. Itu orang panggil, kepala dan bawah kaki lah kaki. Seksa tu. Tak kena. Kalau kita meremeh-remehkan tasawuf, katakanlah dia tu buat orang tu. Orang aja saya tu. Tak ada selamat. Kalau salah pun tak. Tidak ada sebab ni kalau kita meremeh. Kita meremeh mak Nabi. Tak payah lagi kau tu sudah. Beza Nabi dengan orang lain. Tak no tu tak no. Siapa tu kalau dia jalani sebut sebagai raja wali. Itu apakah sumbangannya kepada Islam? Banyak sumbangannya. Tapi orang tak sebut, orang tunjuk waktu. Kamak dia tu wali. Tak tahu mana kamak tu ya Allah. Berapa peratus daripada yang berlaku. Kita tidak menafikan keramat tu kan. Kita menafikan bahkan orang-orang itu kata Wahabi. Wahabi pun tidak menafikan keramat. Cuma dia tidak bodoh, bunuh. Sikit-sikit keramat kan, sikit-sikit keramat kan. Ada tu ahli asal. Oh dia pergi minum kalau orang Wahabi kan. Kalau apa ni kita kopi dia akhir tu orang banyak. Itu pun keramat. Tak tahu apa keramat. Keramat dia keramat dia. Itu keramat dia. Hak tu lebih banyak. Jadi dia ada mengarah kita. Contohnya dia tu talibi tu caranya dia. Tapi kita tu dia campur bab. Campur bab. Ada molek, ada canggah dengan sunni. Canggah dengan sunni. Banyaklah dalam tu kalau kita nak sebut banyak. Jadi kalau tengok dari sudut campur bau tadi tu tak sedaplah untuk kita buat rujuk. Lebih selamat kita rujuk kepada hadis tu. Selesai. Dan dia dalam banyak perkara, dalam masalah hadis ke apa, dia lari dalam kitab tu. Misalnya cara hadis tu, banyak hadis cara hadis tu, lebih hadis tu. Padahal ulama-ulama hadis kata tak ada seragu puasa. Mau untuk yang lawan. Sebab dia bukan dikenali sebagai ulama hadis tu, bukan ulama hadis. Jadi itu keadaan kita mengelirukan. Yang ada pula semaya hari Ahad, semaya Isnin, semaya hari Selasa, hari Ahad, semaya baca Quran. Dia tidak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita pakai hak ini, ini bila lagu ni. Sebab kita campur lah. Tapi kita dalam buku saya, si Araf itu lama. Saya ambil daripada hak ini. Dia kata kita Syiah betul dia. Kalau dia kata dia kata Syiah ni semua dengan Yahudi. Yahudi ubah Quran. Ni boleh betul juga kira. Tu dia. Sebab kita kata dia campur bau. Jadi buku yang campur bau lagu ni tak sedap. Kita tak usah pakai. Sebab kalau kita tak pakai dia, kita masih banyak lah. Lepas tu tak habis-habis dah. Ada dalam hadis. Tapi dari segi fake, kapal dalam tu dia adalah sebut fake semuanya. Itulah antara buku dia tak banyak. Satu lagi buku dia macam wasiat dia begitu lah. Dua butir maklum kita. Tapi dari segi dakwah, dari segi ketugas ni memang banyak lah. Banyak dia. Dan dia ni termasuk dalam anak cucu Zainal Hasan. Anak cucu Zainal Hasan. Dia bermazhab Hanbali. Dia ikut mazhab Ahmad dia. Bukan mazhab Syafi'i. Itulah secara kasar. Jadi kalau berdasarkan buku dia ada. Lebih banyak yang orang cerita pasal dia tu lah. Kamar dia. Waktu balik. Benarkah Imam Ghazali rahimahullah dikatakan meninggal dunia, dia sempat bertaubat di atas kesalahannya mengabaikan ilmu hadis kerana terlalu menumpukan kepada ilmu tasawuf. Memang ada riwayat yang menyebutkan dia mati juga kita Bukhari.
Orang kita tak betul. Dan ulama-ulama berkata di peringkat permulaan dia memang sibuk dengan ilmu mantik, ilmu falsafah untuk faham dengan pokok sesat. Dia jadi wakil ahli sunnah lah. Wakil ahli sunnah. Sehingga dia tinggal di banyak perkara. Dia kesal. Kan nak kata taubat tu dari segi sepatutnya dia tak tinggal di lima. Dari segi itulah kita baca dalam kita hadis kan. Nabi bertaubat juga. Dia bukan makna taubat itu dah salah benar. Dia buat kerja sepanjang hayat dia untuk Islam. Cuma dia pas ke kecualian dia. Ada orang tak sedar. Dari segi itulah. Ada dari segi. Dan memang ulama-ulama kata dia ni di peringkat permulaan memang lemah dalam hadis. Mana terutamanya kalau kita tengok dalam kitab Ihya dia juga hadis benar lah. Dia masuk maudhu banyak. Dalam tu. Tapi boleh dikatakan ulama kaji tentang dia lah. Mereka kata di saat akhir lepas pada tu lah dia buat kajian sungguh tentang. Sehingga dia boleh sebut kepakaran dia tu barunya dalam kitab Al-Mustasfa. Kitab Subaiqah dia tu. Dia boleh bayar. Hadis Ibnu Abbas kalau dia terima sendiri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak dia. Walau itu dia ambil lagi dia orang. Dan dia kritik Bukhari. Ada hadis Bukhari kata dia tak. Dia kritik. Mana sama ke mereka tu? Mana dia buat kajian lah. Dia akan kritik kan. Beri masa sikit pada dia. Tak apa dah kan. Jadi itulah kita. Dan dari sudut tasawuf dia tidak terlajak macam setengah-setengah ahli tasawuf yang lain. Dia tak guna logik pun dia guna. Itu beza dengan orang ini daripada orang lain. Mana kadang-kadang dia lebih baik. Lebih baik daripada ahli-ahli tasawuf yang lain. Lepas tu kita boleh juga petik pendapat-pendapat dia dalam banyak bidang lah. Dia ni orang yang hebat dalam banyak bidang. Itu betul. Dan akhirnya dia kembali kepada cara sunnah, gomo pada hadis itu. Hanya ni. Apa beza istilah atau pendapat majoriti ulama mujtahid dengan pendapat seorang mujtahid? Contohnya Imam Bukhari dalam isu-isu hukum tertentu. Bukankah istilah majoriti itu boleh dikatakan lebih diyakini atau lebih kuat untuk dibuat hujah dan pegangan berbanding seorang sahaja? Jadi apa dia pendapat majoriti ulama memang secara umumnya dikatakan itu kita menerima itu. Tetapi kalau kita sebut misalnya hak haji, Imam Bukhari kata boleh masuk Quran, boleh buka Quran, boleh masuk masjid, itu bukan pendapat kita seorang. Cuma kita sebut dia. Ramalah kita pendapat orang lain. Imam-imam mujtahid juga. Sama. Cuma kita tidak sebut. Kalau nak tengok, saya sudah tulis dah tentang tekoh Imam Bukhari. Satu kertas kerja. Cuba baca. Siapa lagi orang yang pendapat dalam perkara-perkara itu? Bukan dia seorang. Ramai lagi orang. Walaupun ramai, tapi nak kira pendapat tu tidak termasuk dalam hak masyhur. Semasyhur yang maklum. Itu. Walau bagaimanapun kita tak boleh kata begitu dalam masalah ijtihad ni. Kita tak boleh kata kita hak ni ramai, maka dengan pasti mesti hak ni betul. Imam sendiri tak kata tak tahu. Cuma masalah ni lebih bagi boleh jadi di sisi Allah. Sebenarnya tidak betul kan. Tapi takat kajian dia buat susah payah dia berasa hak ni, dia pilih hak ni lebih baik. Itu je. Jadi dalam masalah sampel itu kita tidak pasti. Kita tak tahu sampel lebih pendapat dia lebih kemas, lebih sesuai, lebih tak apa. Kadang-kadang kita tunggu masa dia. Jadi kalau kita tengok ketika tak masuk, tak kena lah masa tu. Dia masuk, lama lagi. Misalnya, ini masalah majoriti, tidak majoriti. Seorang, kalau kita kata beberapa gerak saja, kadang-kadang sebab kita tengok pendapat Ibnu Taimiyah. Dulu tak aku satu ketika orang bakar kita. Malu dia. Orang. Tapi akhirnya, kalau kerajaan Arab Saudi, nombor satu kalau dia itu. Dia jadi popular. Dan orang bakar pendapat dia.
masuk dalam kitab kamu. Pendapat dia. Ada kalanya orang ini tidak disenangi ataupun dimusuhi satu ketika. Tidak popular di satu ketika. Pada ketika yang lain orang kata dia tu lebih boleh. Dia lebih boleh. Itulah antara contohnya. Yang kedua dari segi pendapat, misalnya Ibnu Hazm yang mengatakan muzik dia harus tak apa. Tidak dosa dengan muzik. Sudahkah banyak kata ada dosa? Maklum lah tu. Tapi kita tak orang pakai awak. Kalau tak pakai awak dia jadi kan dosa habis. Macam dia nak terlepas daripada musiknya. Muzik tu masuk setakat mana boleh, setakat mana tak boleh. Banyak kata perincian dia. Ibnu Hazm bahas dalam kitab dia anda satu-satu dia jawab. Ni tak lewat dalil. Ni tak lewat dalil. Ni dalil lagu ni. Ada hukum halal-halal tak boleh. Tak kemas setara. Dia faham lah. Kalau kita buka komputer ni, mula-mula muzik. Faham? Duduk dalam masjid, kena dulu. Setakat mana betul sebab dalam radio misalnya radio. Tak kena gadget tak. Jelas-jelas selingan macam Quran semua dah. Selawat masuk semua. Hak berlaku dalam dunia mana-mana dia ada sendiri. Nak pakai apa? Hak lebih popular, hak lebih ramai orang pakai sekarang ni apa? Jawabnya hak dia. Tapi kalau nak kira zaman itu, dia boleh dikatakan kesal kan? Sebab itu kadang-kadang dia kena tengok masa, tunggu masa. Barulah orang tahu, muncul dia. Muncul dia orang. Yang tiga contoh, jumhur ulama dulu mengatakan gambar ni tak boleh. Gambar kalau dekat. Sekarang ni tak boleh tak mana kira-kira orang tu boleh hidup. Tak ada kaki tak boleh sekarang ni. Orang boleh hidup tak? Harap. Termasuk di mana orang faham. Jumhur, ramah. Tapi kalau sekarang ni, kalau pakai orang mati, kita akan jadikan. Sebab itulah. Jangan kata pendapat yang ganti, pendapat seorang itu tidak praktikal dan tidak sesuai dengan untuk setiap masa. Jangan kata itu. Okey, orang ramai pakai. Oh, dulu kata tak boleh, mula ni terpaksa kena kata boleh. Maknanya dia ngaku salah tu. Ngaku salah. Sebab apa? Dalam gambar le, misalnya kita duduk rakan ni. Bukan cakap senyap begitu sekat ni kan. Bukan je. Kalau dalam dulu, ada habis dia lah. Tahu gambar awak tetap gambar fotografi tu. Ada. Kalau kita nak pakai apa-apa sesat masuk dalam itu. Kita tak boleh masuk. Kita gambar. Sakut situ. Walaupun kita nak ayat awalnya suku tu. Tak boleh kan gambar. Sebab tu kita nak pakai kadang-kadang ulama kemudian. Ulama kemudian. Ulama yang jadi terbuka. Ulama yang jadi terbuka. Banyak kali dalam benda yang seumpama ni banyak contoh. Jadi tidak semestinya kita kata hak ramai itu lebih kuat. Kadang-kadang kita nampak kelemahan dia setelah beberapa laku tahun berlalu. Dan apa? Tak sesuai. Maka kerugian. Jadi situ perlu kepada kebijaksanaan. Jangan duduk beku. Tak lihat kan? Jadi antara sifat kata tadi sebut kaum tua dia beku. Ada kita dia kaum ada kita tahu mana? Dia kata begitu. Kecuali kaum pendapat dia lagi. Dia jadi begitu. Kita tengok kadang kita ada akal kan. Kita mengaji juga kita fikir kan sesuai dengan mana. Begitulah. Jadi bagi saya tidak ada jaminan ni kalau apa namanya ramal mesti lebih kemah, lebih betul. Sebab benda hujah masing-masing itu tetap ada sampai ke kita boleh tengok apa yang lebih sesuai, mana lebih begitu ya. Cuma tak saya kata apa lah orang terima cara dia biar dia. Lepas tu kalau nak pergi siapa masing-masing tanya, masing-masing tanya. Dia tak ada kata kita tak ada kata dia masalah hilang di sana tu. Wallah.